Kongsian menarik MHI 10 Oktober 2022 bersama insan-insan hebat dengan pelbagai sumbangan dan bakti kepada masyarakat. Pemenang-pemenang anugerah Maulidur Rasul 1444 Hijrah kami bawakan. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia, apakah kesannya kepada kesihatan individu? Juga bersama bintang terpaling juara. Jangan ku ulangi lagi. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Tadi kita kongsikan sedikit apa pengisian yang akan kita bawakan. Sebahagian daripadanya. Apapun, hari ini bagi mereka yang ada di negeri-negeri yang masih bercuti, Alhamdulillah. Jadikanlah waktu yang bercuti ini dengan penuh, sempurna, dengan rutin yang baik-baiklah. Kan? Tepat sekali. Naz Rahman dan juga Faria On menemani anda untuk hari cuti umum ini, kecuali untuk negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Selamat menyambut Maulidur Rasul, di mana kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dan juga kepuji-pujian buat Rasulullah SAW. Macam mana cuti Fariha On kita? Oh, saya dan rakan-rakan yang lain, kami berkampung di Terengganu. Betul. Jadi Alhamdulillah dapat bersama dengan warga Terengganu. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. Dan sana juga pengisian kami pun banyak sempena dengan Maulidur Rasul ni kan. Lagu-lagu ketuhanan dan juga kita ada borak santai berkenaan dengan kerohanian dan sebagainya. Semalam bawa balik. Semalam bawa balik dan terus bertugas. Itulah dia, dedikasi kepada tugas anda. Terima kasih Faria On. Sama-sama gitu. Dan untuk penonton kita pula, kita nak kongsikan pengisian kita dan kalau kita nampak tadi, kita akan bersama dengan pemenang ikon-ikon sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Kita bersama dengan ikon media Maulidur Rasul, ikon media Islam dan juga ikon kaunselor dan motivasi, dan banyak isu-isu yang sedang dihadapi belia Islam kita di Malaysia. Dan kita akan berdiskusi dan apa yang kita boleh dapat daripadanya, semuanya bergantung kepada ikon-ikon kita. Jadi kita ada individu-individu yang Alhamdulillah sumbangan dan juga bakti mereka diangkat sebagai ikon. Dan kabarnya ada 6 orang penerima anugerah Maulidur Rasul 1444 Hijriah. Jadi mungkin kita boleh berkenalan dan melihat lebih dekat lagi antara mereka yang dipilih untuk menerima anugerah tersebut. Sambutan Maulidur Rasul disambut meriah bagi menghayati perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dihadiri oleh lebih 2,500 para jemputan, sambutan lebih bermakna apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berkenan hadir pada majlis tersebut. Bertemakan keluarga Malaysia, pemangkin kemakmuran menjadi simbol dalam menghadapi sebarang cabaran bagi mencapai kehidupan yang lebih harmoni dan sejahtera. Majlis pada tahun ini telah menobatkan seorang penerima anugerah perdana dan 6 orang penerima anugerah Maulidur Rasul. Penerima anugerah dipilih berdasarkan jasa dalam kepakaran masing-masing selain memberi impak positif ke atas kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan negara. Tan Sri Datuk Seri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir merupakan penerima anugerah perdana Maulidur Rasul SAW 1444 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi. Sementara itu, penerima anugerah Maulidur Rasul SAW peringkat kebangsaan 1444 Hijrah bersamaan 2022 Masihi diberikan kepada Syazrina Azman atau lebih dikenali sebagai Miss Nina bagi kategori ikon aktivis kemanusiaan, Profesor Datuk Dr. Azizan Baharudin anugerah bagi ikon sains dan peradaban, ikon korporat Islam Datuk Muhammad K. Ibrahim dan ikon Ibu Sejati Keluarga Malaysia Cik Huilan. Ahmad Nur Sulaiman, anak kelahiran Terengganu ini merupakan penerima anugerah bagi kategori ikon media Islam. Pelibatannya dalam dunia penyiaran selama 32 tahun menyaksikan pelbagai jenis pencapaian dalam dunia penyiaran media Islam. Antaranya selaku penerbit dan penerbit eksekutif kepada 2 rancangan agama yang cukup popular, terbitan TV3, program Halaqah dan Tanyalah Ustaz. Selain itu, Ahmad Nur Sulaiman turut melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan tugas-tugas khas yang membolehkan dia memiliki pengalaman yang luas menyampaikan informasi kepada penonton juga masyarakat setempat.
Bagi ikon kaunselor dan motivasi, Haji Hushim Haji Saleh, seorang kaunselor yang cukup berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan keibubapaan, bidang motivasi kerjaya, kaunseling keluarga dan perkahwinan serta bidang-bidang yang berkaitan dengan motivasi dan kaunseling. Pelibatan dalam bidang kaunseling sejak tahun 1978 menjadikan dia antara sumber rujukan sekaligus melayakkan dirinya menjadi ikon kaunselor dan motivasi. Sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah sudah tentunya mengingatkan kita untuk terus menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan tauladan di samping berusaha memperoleh kejayaan. Suasananya cukup meriah dengan warna-warninya dan juga itulah wajah-wajah kegembiraan yang turut dikongsi oleh rakyat Malaysia kan. Penerima anugerah Maulidur Rasul. Saya juga teruja dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong kita, ikon fashion pula tu jadi itu hijau dan sangat cantik mata memandang. Baik. Hari ini kita bawakan antara dua penerima anugerah Maulidur Rasul 1444 Hijriah. Kalau dengar nama kedua-dua penerima ni, orang tahu dah. Kalau tengok muka pun tahu dah. Yang muda-muda akan pakai ni otai-otai kita ya. Dengan tema yang dibawakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, kita nak bersama dengan ikon media Islam yang dinobatkan pada tahun ini, Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, penerbit eksekutif pengisian kandungan Islam TV3 dan TV9, dan juga bersama Tuan Haji Hushim Haji Saleh, ikon kaunselor dan motivasi untuk sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan kita pada tahun ini. Tahniah diucapkan kepada Tuan Haji kita. Terima kasih. Semuanya berseri cahaya nur terpancar Alhamdulillah. Okey, bila kita melihat mendengar ini antara penerima anugerah untuk Maulidur Rasul pada kali ini kan, kita tahu setiap individu ada sumbangannya, ada bakti yang ditaburkan dan pastinya kalian pun tidak pernah terfikir bahawa apa yang dilakukan itu akan diangkat sebagai ikon. Saya nak tanya, saya mulakan dengan Haji Ahmad Nur. Dengan penganugerahan ini, kami pun sebahagian daripada keluarga penyiaran di Media Prima cukup bangga dengan kerjaan ini. Bagaimana ketika mula dikatakan, okey, Tuan Haji antara penerima anugerah ni, perasaan ketika itu? Okey, Assalamualaikum Fariha dan juga Nas, sahabat saya Tuan Haji. Pada waktu itu saya rasa macam terkejut dan saya terpaku sebenarnya. Saya rasa, betul ke? Rasa macam tak percaya. Saya rasa macam susah juga nak diterima kan. Dan tambah-tambah lagi pada waktu itu apabila saya dapat tahu berita yang menggembirakan, saya tersyukur alhamdulillah banyak-banyak. Dan sebagai warga kerja Media Prima, saya rasa ini adalah satu hadiah terbaik yang dapat saya kongsikan dengan kita di Media Prima dan juga seluruh rakan-rakan penyiaran di semua stesen. Dan rata-rata kita semua juga tumpang gembira di stesen penyiaran kita. Bagaimana pula dengan Tuan Haji, berat lagi bahu memikul? Betul lah macam kata Tuan Haji tadi lah. Rasa macam betul ke ni? Betul ke? Apa sumbangan aku betul apa benda dan sebagainya. Rasa bila duduk dengan isteri tu bincang, rasa ialah macam kata Tuan Haji tadi, rasa terkejut, rasa macam tak percaya, rasa macam Allahu Akbar. Tapi balik-balik semua ni rezeki daripada Allah lah. Daripada Allah. Jadi kita balik-balik kepada Allah. Jadi cuma sekarang ni terfikir cabaran selepas ni. Dan kita dah beri amanah ni je. Lagi cabaran lepas ni lagilah kita. Kalau boleh kita berazam untuk buat lebih baik lagi lah. Itulah azam. InsyaAllah. Ini menjadi penanda aras ni. Bangun pagi, kena tengok ni tu. Semangat motivasi. Semangat motivasi. Kita tahu bahawa Haji Mat Nur, kami panggil Haji Mat Nur. Maaf lah. Pengalamannya dalam penyiaran 28 tahun di sini Media Prima. 5 tahun dengan radio. Maknanya kalau campur semua, 32 tahun. Pandai matematik dia. Pandai. Bagus. Dan Haji Hushim pun 35 tahun ni. Kerja kaunselor, motivasi dan sebagainya. Saya nak tanya Haji Hushim, bagaimana signifikasi yang diberikan bila apa yang dilakukan itu sebenarnya dalam segi motivasi, dari segi kaunseling kepada masyarakat. Bidang ini sangat-sangat memberi impak sehingga Tuan Haji diangkat sebagai ikon. Kita nak tahu bagaimana inilah laluan yang perlu diberikan penekanan juga. Sebenarnya saya ada 2 tanggungjawab lah.
dia bukan saja sebagai motivator. Mana motivator ni berceramah orang ramai lah. Mungkin 1,000 orang, 500 orang, 200 orang, 100 orang motivator. Mana kita beri semangat berjumpa dengan audien dan kepelbagaian audien lah. Dari segi kita kata keibubapaan, parenting. Saya juga dilantik sebagai panel counselor motivator kepada beberapa syarikat lah untuk staff. Staff yang stres apa ni semua. Dan yang kedua, yang mencabar ialah sebagai seorang kaunselor. Sebab saya kaunselor, saya ada klinik persendirian. Jadi yang datang jumpa saya yang paling ramai sekali nombor satu ialah nak repair rumah tangga. Masalah rumah tangga ni. Jadi bagaimana kita, orang nak bercerai, macam mana kita nak satukan balik. Kita nak supaya mereka ni semua, kata orang tu, jangan bercerai. Jadi datang buat sesi kaunseling. Itu yang pertama. Yang kedua, ramai beberapa bawa iaitu anak-anak. Anak-anak yang kita kata dah masalah ke, ataupun mana anak yang kita kata sudah down, tak ada motivasi ke apa. Macam mana nak motivasikan balik anak-anak ini. Anak zaman sekarang, zaman digital, zaman yang begitu mencabar sekarang ni kan. Dan yang ketiga ialah saya juga sebagai panel counselor kepada company-company syarikat-syarikat untuk staff yang stres, datang kerja, lepas tu kata orang tu berbagai-bagai masalah tempat kerja, bagaimana nak memotivasi kerja, itu kerja saya, tugas saya tu. Dan juga melibatkan soal kita kata akidah, soal misalnya soal kita kata kolbu, mental, social, dan berbagai-bagai lagi tu. Jadi itulah, dan cabaran-cabaran tu semua sebagai kaunselor ni, saya duduk dalam klinik kaunseling tu. Bila datang, saya tak tahu apa masalah dia. Dia panggil here and now aja. Datang duduk macam ni baru tahu. Baru nak mengupas. Baru kita nak dengar, nak apa. Jadi perlu kesabaran. Tinggi. Komitmen yang kesabaran yang sangat kalau tinggi. tak ada sabar, susah. Dan kita perlu ada empati. Empati ada, moral support ada. Betul. Jadi itulah. Mungkin saya punya sumbangan tu sikit je, tetapi tidak. Alhamdulillah lah, kata orang tu kita boleh. Sebab saya berpegang kepada sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itulah mungkin saya boleh beri manfaat kat situlah sikit tu. Empati itu sangat penting untuk memikul tanggungjawab. Tapi untuk Tuan Haji Makno, kita pun tanggungjawabnya berat juga ya kalau kita baca sisi kerjaya beliau 32 tahun dalam bidang penyiaran ni, daripada radio kepada televisyen. Kalau kita dengar suara keramat dia, sukan C dan sebagainya, memang kita kenal. Daripada dokumentari sampai ke isu semasa, semuanya pernah dilalui oleh Tuan Haji. Jadi kalau kita tengok akan pengalaman Tuan Haji ya, macam mana tentang pendapat Tuan tentang letusan pengisian digital di alam maya ni sekarang ni, dengan tiada penapisan, bebas untuk kita consume media-media tersebut. Jadi apakah peranan media untuk kita kukuhkan kembali ummah kita? Silakan. Terima kasih Nas. Soalan yang sangat baik sebenarnya. Dan dalam isu ini saya beranggapan bahawa apabila kita hidup di dalam ledakan maklumat, kita hidup di dalam ledakan media digital, persaingan berlaku sebenarnya antara media konvensional dengan media digital. Siapa yang akan menang sebenarnya? Pada saya, yang akan menang adalah konten. Kita tak salah untuk kita buat media digital. Tak salah juga kita meneruskan apa yang kita buat sekarang. Tetapi yang paling penting kita pastikan konten kita itu berkualiti. Itu syarat yang paling pertama. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana media konvensional dapat menguasai secara kompak. Kita harus balik kepada kekuatan yang ada pada diri setiap individu itu sendiri. Jadi kalau hari ini siapa saja boleh jadi YouTuber. Siapa saja boleh broadcast konten mereka. Siapa saja boleh buat apa yang dia nak. Tetapi ingat baik-baik bahawa setiap apa yang kita paparkan itu akan dipertanggungjawabkan semula. Dan bukan saja di sini, bahkan juga di sana. Dan dalam konteks inilah sebenarnya nak mewujudkan kesedaran itu merupakan satu benda yang sangat payah. Tapi sebelum kita on air, macam apa yang saya buat, yang saya lalu selama 32 tahun, sebelum kita on air, kita akan bertanya kepada diri kita, siapa kita, apa yang nak kita tuturkan, dan apa impak kepada masyarakat, kepada orang yang menerima maklumat kita. Salah maklumat, maka salah mereka, rosaklah masyarakat. Tapi kalau kita benar, insya-Allah kita akan berada pada landasan yang baik, insya-Allah. Itu satu tips yang sangat bagus, terutama untuk penonton di luar sana kan, yang ingin menzahirkan konten atau pengisian, tapi kita lupa akan etika diri dan juga tanggungjawab kita kepada
kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Ya, betul. Saya dengar suara Haji Mak Nur yang macam tengok khalaqah. Kan? Kalau terdiam kita. Terdiam kita. Betul. Okey. Haji Mak Nur mungkin sebagai Premier Eksekutif kan, dengan kejayaan ini dikongsi bersama dengan rakyat Malaysia, apakah perancangan seterusnya untuk melakukan ataupun melahirkan lagi banyak lagi program yang akan memberi impak positif kepada seluruh. Okey, soalan yang sangat baik daripada Fariha. Terima kasih Fariha. Saya ada 2 vision. Vision yang pertama adalah untuk bertemu dengan seberapa ramai penerbit. Dan saya ingin sampaikan kepada mereka bahawa kita ada tugas yang besar. Pertama kepada negara kita dalam konteks agama dan sebagainya. Yang kedua, saya ingin berkongsi 32 tahun pengalaman bersama dengan generasi muda yang aktif, yang berminat dalam bidang penyiaran dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah saya akan sentiasa untuk memberikan pandangan dan juga berkongsi ilmu. Dan percayalah bahawa 2 anugerah yang ada, satu dalam bentuk CJ dan juga piala ini merupakan satu mentera janji Tuan Haji. Bahawa kita ada banyak kerja yang perlu kita buat. Dan insya-Allah kita doakanlah supaya kita sama-sama dapat jaya. InsyaAllah semoga perjuangannya semuanya telus dan lurus ya. Dan walaupun kita ada piala-piala kat depan ni, saya tahu dengan ikon-ikon yang ada di depan mata ni, nak angkat senyum tu susah kerana tahu betapa berat tanggungjawabnya. Kalau cerita tentang belia muda kita ya, betul, nak tanya dengan Tuan Haji Hushim juga. Macam mana pula dengan masalah orang muda kita, kalau kita baca tentang bagaimana mereka semakin rapuh. Bagaimana kita lihat 72% daripada lepasan SPM tak nak sambung belajar. Tak ada motivasi ke atau tekanan hidup buat masa kini? Mungkin pesanan untuk orang muda kita. Pesanan saya ni kepada budak-budak muda ni, sebab saya banyak buat kes ni. Ramai jumpa saya di klinik, dia kata, "Atuk, tak nak sambung belajar." Sebab dia kata sambung belajar pun, keluar degree pun tak ada kerja. Sebab tu kan dia nampak, dan dia kata baik dia kerja sekarang lah. Jadi rider. Rider dan sebagainya. Satu hari dapat 200-300. Itu real case counselling saya bercakap ni. Sebagai kaunselor kan. Jadi kat situlah saya nampak apa yang saya nak sampaikan kepada terutama ibu bapa, Nas. Nas ibu bapa kan? Ya, saya. Ibu kan? Ya, ibu. Ada anak, sebenarnya saya nak pesan, ibu bapa kena main peranan, iaitu tentang kemenjadian anak tu. Bagaimana cara asuhan kita sentiasa beri motivasi anak kita. Anak-anak ni memanglah, sebab sekarang ni zaman media sosial. Tengok kawan dia, hari ni aku dapat 300 lah. Keluar dalam Facebook. Hebat betul. Aku main-main, lepas tu aku jadi bos, aku rehat. Tak ada siapa nak arah aku, tak ada stres, no stress. Nampak tu kan? Dia nampak budak-budak muda ni, dia nampak pada masa itu. Dia here and now. Dia tak nampak apa akan jadi 20 tahun akan datang. Sekarang kau bujang seorang-seorang. Kayak gini dah isteri ada, dah ada anak, nak beli rumah, lepas tu nak beli kata orang tu kereta, nak hidup, lifestyle, anak-anak nak makan, nak minum dan sebagainya. Dia tak fikir kat situ. Jadi sebab tu saya sebagai kaunselor motivator, saya banyak buat parenting skill. Saya banyak berceramah kepada ibu bapa supaya ibu bapa ni ada ilmu. Kadang-kadang ilmu ibu bapa ni tak ada. Kita kursus kahwin 2 hari je. Nampak tu. Dah kahwin, duduk dalam rumah. Dah tu keluar anak, kita belajar pandai-pandai. Apa benda. Tapi perubahan macam kata Nas tadi, perubahan masa sekarang ni. Nampak tu. Kalau dulu mungkin masa 10 tahun, 15 tahun dulu, budak-budak yang tak boleh masuk universiti menangis. Betul. Saya ingat masa-masa tu. Sekarang tak. Tak boleh masuk, orang tanya. Relax. Ekonomi ada. Ekonomi ada dan sebagainya. Jadi sebab itu saya pesanlah kepada ibu bapa nombor 1. Nombor 2 ialah pada anak-anak sendiri supaya belajar dulu. Masuk universiti, masuk ke college ke mana-mana ke. Tak kisahlah. Selepas itu, pilihlah kerjaya apa benda. Tapi mesti ada ilmu. Tanggungjawab ni tak boleh lari daripada ibu bapa di luar sana. Ya, termasuk kita berdua. Kita duduk kat sini ni. Terasa. Tadi kalau bersuaranya Haji Ahmad Noor, kita tengok halakah ni, kita pun guna kaunseling. Kita pun dah kena masuk klinik ni. Saya dah rasa Alhamdulillah. Saya rasa itu aura yang cukup positif dibawakan dalam studio B ni. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi diucapkan segalung tahniah Haji Ahmad Noor Sulaiman, Penerbit Eksekutif Pengisian Kandungan Islam TV3 dan juga TV9. Ini dia penerima anugerah Ikon Media Islam dan juga Tuan Haji Hushim Haji Saleh merupakan ikon kaunselor dan motivasi. Semoga terus berjuang untuk bangsa dan agama, insya-Allah. Terima kasih Nas dan juga Fariha. Sama-sama. Okey, dan untuk anda di luar sana, untuk kita cakna lagi malam ni apa tu Majalah 3. Saya rasa awak Majalah 3, saya rasa ini adalah laporan yang cukup menarik berkenaan dengan tajuknya Keranda Hijrah. Ini berkenaan dengan penghijrahan seorang maknyah
itulah yang dulu mencari pelanggan dekat lorong-lorong, Nas. Tapi alhamdulillah dengan Allah itu menjentik hatinya, berubah menjadi, dulu nama dia Jun, sekarang dia dah menjadi Muhammad Asrul Abdul Kadir. Alhamdulillah. Jadi dia sekarang membuat pembuatan batu nisan, keranda dan juga kepuk. Rasakan halal untuk kelangsungan hidup. Kita saksikan kisah beliau dan macam mana onak duri dan ranjau kehidupan. Betul. Jangan lupa 9 malam ini di majalah 3, Keranda Hijrah. Saya memang kagum dengan penerbit-penerbit majalah 3 yang sentiasa caknakan keadaan sekeliling dan membawa story-story atau cerita-cerita yang betul-betul menggambit jiwa kita. Baik, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, kita teruskan diskusi kita tentang kesihatan mental sempena Hari Kesihatan Mental Global Sedunia. Duitnya kerja lorong tu, kalau satu malam kalau dapat banyak mana pun, esok 2-3 hari dia tak boleh pegang. Tapi bila kita start buat kerja batu nisan ni, kita mampu boleh nak bayar sewa rumah, nak bayar apa orang mampu boleh buat. Ni harapnya sampai bila lah. Tak mau sampai satu tahap nanti dia rasa dia tak boleh dah, dia akan berubah. Kita bagi ilmu kat dia, semangat kat dia. Suruh buat macam ni. Bukan dia tak ada lah hari-hari. Dengan sekali itu pun cukuplah, Allah terima. Kembali di MHI bersama Nas dan Fariha, dan seperti yang saya janjikan, kita sedang cerita tentang kesihatan mental sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dan kita tahu baru-baru ini kan bila dibentangkan bajet 2023, kesihatan mental ini juga diberikan penekanan. Tepat sekali. Kerana bila banyak sangat kes dan sebagainya, inilah dia yang dapat dilihat. Perlu ada satu usaha yang mantap dilakukan oleh kerajaan untuk menyokong bagaimana untuk membantu kesihatan mental rakyat. Dan kalau kita lihat pasca pandemik ini dengan kegagalan ekonomi dan mungkin masalah kelangsungan hidup, kesihatan mental menjadi prioriti atau keutamaan bukan saja di Malaysia tapi dapat dirasai di seluruh dunia. Jadi oleh itu kita bersama dengan seorang pakar perunding perubatan bersama kita, Dr. Nur Rashikin Ibrahim dari Ketua Sektor Kesihatan Mental Bahagian Pusat Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Ann terima kasih kerana bersama kita. Terima kasih Nas, terima kasih Fariha. Dan di sebelahnya manis, si gadis manis, namanya Nur Arifah Cik Ahmad Tantowi. Arifah merupakan pesakit dan masih lagi menerima rawatan sekarang ini. Baik. Kedua-duanya cantik, katanya dah plan dah kita pakai baju purple ini. Sebenarnya mesti ceria kita cerita tentang kesihatan mental kan. Tapi kalau kita lihat tema kesihatan mental sedunia pada tahun ini, iaitu menjadikan kesihatan mental keutamaan global. Ya. Jadi untuk saya boleh tak doktor mulakan ulaskan dahulu tentang keutamaan yang harus menjadi keutamaan di peringkat global. Okey. First of all, terima kasih. Bila kita cakap tentang kesihatan mental, first message, kesihatan mental milik semua. That means everybody has mental health. Tak kira sama ada seorang itu memang tidak didiagnos ke ataupun mereka yang ada didiagnos dengan penyakit mental juga perlu mempunyai kesihatan mental yang baik. Jadi bila kita kata tema itu kesihatan dan kesejahteraan mental, adalah tanggungjawab global, menjadi tanggungjawab global. Maksudnya di sini kita ingin memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk sama-sama kita mengutamakan kesihatan mental dalam kehidupan. So one of the tagline yang ramai orang pakai di luar sana adalah no health without mental health. Jadi sekarang ni cuma bezanya kesihatan mental kita tidak nampak. Kesihatan fizikal, kalau kita sakit belakang, kita demam, kita tiba-tiba sakit mata, contohnya kan? Itu kita nampak. Kita nampak dan even contohnya kalau seseorang itu dikenal pasti nak tahu ada penyakit diabetes atau sebagainya, dia boleh check. Tetapi untuk mental health ni dia ada cara lain untuk check. That means you have to come forward to say that we have issues. Jadi di sini yang bila kita ulaskan tentang tema itu adalah pertama untuk memupuk kesedaran masyarakat, sebab saya rasa kesedaran ni dah makin meningkat compare dengan dululah, compare dengan 20 tahun yang dulu. Kan masa tu saya pun awal-awal tak tahu bezakan, dan kita sering stigma terhadap kesihatan mental ni. Itu yang kita nak ceritakan tu, sebab kalau doktor pun macam masih sedang menjinakkan diri 20 tahun dulu, kita rakyat marahnya biasa lagilah kan. Lagilah. Bila
perkataan stigma tu nanti kita akan beri penekanan soalan berkaitan dengan stigma. Tapi sebelum itu Nur Arifah. Nur Arifah didiagnose bipolar disorder 2016. Okey. Tadi doktor cakap mungkin sebelum ni ramai yang tak tahu. Kan, dan mungkin tak nak ambil tahu pun. Semua akan mengaku aku sihat je. Tak ada apa-apa masalah. Bagaimana dengan Arifah yang membawa diri akhirnya macam buat keputusan something wrong with myself. Perjalanan puan. Okey, terima kasih. InsyaAllah lah saya share sikit 2016 mungkin dah lama. Tapi sebenarnya saya sendiri pun ada simptom daripada 2015 lagi. Tapi of course lah sebab stigma tu kan, kita susah nak come forward. Dan bagi saya sendirilah stigma yang mungkin lagi susah lah adalah self stigma. Yang mana saya sendiri adalah graduan psikologi. Jadi bila mana kita graduan psikologi ni mungkin kita susah sikit nak ke depan. Mungkin orang akan cakap, takkanlah orang belajar psikologi boleh ada sakit mental kan. Jadi saya ambil masa yang agak lama lah untuk berjumpa dengan doktor. Dan alhamdulillah lah mungkin berkat sokongan daripada kawan-kawan, family kan, saya tergerak hati juga untuk pergi berjumpa dengan doktor lah. Dan akhirnya alhamdulillah saya mendapat rawatan pada 2016 dan keadaan saya bertambah baik lah. Jadi masa awal-awal tu adakah puan tak perasan langsung ataupun ada rasa dia tapi macam tak mungkin, denial orang kata. Betul, denial lah kan. First tu memang saya keadaan dah orang kata teruk jugalah masa tu. Sebab daripada 2015 sampai 2016 tu kan, tempoh masa yang agak lama. Tapi apa orang kata macam saya, keadaan saya masa tu memang saya sebelum ni saya baru grad daripada UAE waktu tu. Dan dekat universiti saya agak boleh kata aktif jugalah. Tapi bila mana saya apa orang kata depression waktu tu, saya memang dah tak boleh berjumpa dengan orang. Bila berjumpa dengan orang, saya rasa menggigil, berdebar, saya rasa berpeluh, anxiety saya rasa macam ada orang nak ikut saya, nak cederakan saya. Adalah simptom-simptom tu. Jadi dalam keadaan saya macam tu, kawan-kawan alhamdulillah kawan-kawan tempat kerja sangat concern dan mereka yang merujuk saya kepada kaunselor dan kaunselor guide saya lah macam mana untuk berjumpa dengan psikiatris. Lakukan juga Fariha macam tu ya. Itu yang dilalui Arifah. Saya pasti doktor banyak lagi pengalaman pesakit yang merujuk kepada doktor. Nanti kita nak tanya doktor bagaimana sebagai seorang pakar tu perlu menguruskan banyak sangat kes sebab dia banyak kategorinya doktor kan. Betul. Banyak kategori dia. Baik. Ini kita nak dengar dulu dan kita nak saksikan dulu. Ini berkenaan dengan pengalaman mangsa yang berdepan dengan kesihatan mental. Katanya ini apa? Major depressive disorder. Yang gadisnya umurnya 23 tahun dan seperti biasa menghadapi self stigma yang disebut oleh Puan Nur Arifah tadi. Jadi kita saksikan ya. Siapa sangka simptom kemurungan yang dialami pada awalnya hanya dianggap simptom biasa. Namun tanpa sedar, ini memberi kesan buruk kepada kesihatan diri. Antaranya seperti hilang minat terhadap sesuatu, susah untuk fokus, kesedihan yang dialami itu kadang-kadang boleh seronok dan tiba-tiba sedih, tiba-tiba rasa kosong dan hadir satu perasaan yang bercampur baur. Kemurungan yang dialami oleh remaja berusia 23 tahun, Nur Alia Najwa Abdul Wahid atau lebih mesra disapa Alia. Hampir 3 tahun dia didiagnos dengan Major Depressive Disorder, MDD dan kemurungan melampau. Dan sehingga kini dia masih mendapatkan rawatan susulan. Sejujurnya saya memang tak ada banyak pengetahuan dan juga pengalaman tentang mental illness ni. Dan saya rasa macam pada masa tu saya terlalu muda untuk dapat penyakit ni. Saya just fikir ni benda kecil je yang saya lalui. Saya fikir macam ada orang lain lagi turut bersaya. Saya cuba macam mengada-ngada nak sedih-sedih berpanjangan ni. So saya biarkan je dia, biarkan sampailah MCO. Saya dah realise macam saya kurang bercakap dengan kawan-kawan saya tak banyak bergaul dengan mereka, saya dah tak cakap dengan family saya prefer duduk seorang dalam bilik dalam gelap, tak nak makan apa semua tu kan. So saya rasa macam tu bukan diri saya. So kawan saya cakap, something wrong with you ni, pergilah jumpa doktor. Time tu saya tak nak bagi tahu family saya lagi. So saya decide untuk pergi jumpa doktor and just double confirm betul ke saya ada penyakit tu kan. Lepas tu bila saya jumpa doktor, saya cakap kat doktor, doktor, mungkin saya tak ada kemurungan. Saya just nak check. Saya ulang cakap benda tu.
dekat doktor, so that saya takut it's just sadness, it's not depression. So saya keep on cakap kat dia, maybe this is just sadness. Dia bagi saya test apa semua-semua, and saya tak pernah sangka keluar test tu saya didiagnose sebagai major depressive disorder, which is dalam depression punya stages, it was the worst stage. Keadaan saya sekarang lagi okey daripada dulu. Banyak simptom-simptom yang saya lalui dulu dah berkurangan. Saya boleh kontrol emotion saya. Sekarang ni saya dah bekerja dan saya sangat bangga dengan diri saya sebab saya dah slowly better daripada dulu. Selepas 6 bulan saya didiagnose sebagai pesakit MDD dan anxiety, saya baru bagi tahu dekat family saya. Pada mulanya diorang terkejut sebab saya masih muda, tapi somehow at the end diorang accept the fact yang memang saya ada penyakit tu, dan diorang support saya slowly, cuba untuk faham, not being too pushy to me. Diorang dah mula tanya saya okey ke tak. Jangan takut untuk jumpa psikiatrik atau ceritakan masalah kita kat diorang, sebab bila kita jumpa diorang, kita kena cerita semua masalah kita kat diorang supaya senang diorang nak diagnose kita penyakit apa yang kita lalui. Lagi satu tip, kalau rasa macam mana kita nak cakap kat psikiatrik apa yang kita lalui, kita nak cerita kat orang pun susah. Okey, tips saya, sebelum saya jumpa psikiatrik saya masa first day masa tu, saya ambil kertas dan saya tulis in point form apa yang trigger saya, apa yang buat saya rasa mood tu berubah, benda-benda tu. So bila kita dah bercakap dengan psikiatrik kita boleh refer je. So bila kita jumpa depan dia, taklah kita lupa benda tu. Ya, saya harap lebih ramai kat luar sana yang masih tak dapat rawatan susulan untuk dapatkan rawatan secepatnya supaya kita semua dapat happy macam orang lain juga. Itulah dia kisah Alia yang hanya mau happy seperti orang lain. Tapi antara apa yang saya dapat pick up dia tadi, saya sedih bila saya dengar dia cakap saya takut saya ni mengada-ngada ke kan? Dan sebagainya. Dan inilah dikatakan self stigma ya kepada penonton kita, yang kita rasa diri kita tak mungkin sakitlah, dan juga disokong oleh orang-orang sekeliling yang kata anak saya bukan gila atau anak saudara saya bukan gila dan sebagainya. Pendapat doktor? Okey, stigma adalah satu cabaran yang paling besar daripada dulu dan sehingga sekarang lah. Walaupun mungkin disebabkan kita tahap literasi tu mungkin nampak sedikit meningkat sebab ramai orang lebih ke depan untuk membicarakan tentang kesihatan mental, tapi stigma itu masih menjadi cabaran utama. So one of the things yang menyebabkan stigma itu adalah di mana maksudnya ahli keluarga tak validate feelings of ahli keluarga yang lain. Contohnya, apabila seorang tu mengatakan dia sedih, saya tak rasa normal lah, saya dah teruk. Contohnya lah ya kan, saya rasa saya macam selalunya orang yang ada kemurungan, sebab kita spektrum penyakit mental ni adalah besar. Jadi daripada kesihatan mental, dia mungkin mengalami stres. Contohnya pandemik COVID memberi kesan kepada semua. Kepada semua, tak kira at what level. Jadi pandemik COVID ini kesan emosi dia menyebabkan kita kena adapt. Ada yang separuh tu bila coping skill, daya tindak dia okey, walaupun dia boleh adapt dalam keadaan krisis, dalam keadaan ni dia boleh adapt, dia bangkit. Tapi ada separuh tu yang kalau katakan hilang pekerjaan, hilang mata pencarian, hilang orang yang disayang, yang tempat bergantung. Jadi dia akan memasuki satu fasa di mana dia sedih berpanjangan, dan kalau kita tak bantu, dia boleh menjadi kemurungan, penyakit kemurungan itu, gangguan kemurungan. Jadi di situ yang apabila ramai yang mengatakan, Nas, kau kena kuatlah Nas. Contohnya kan, Fariha, you kena kuat. It's not about kuat. It's not about orang kata bila seseorang itu mempunyai ataupun mengalami tanda-tanda awal kemurungan, dia adalah tidak kuat ataupun dia lemah iman. Ini saya nak tekankan. Saya rasa Fariha pun mesti pernah dengar. Kau ni tak kuat iman lah. Pergi ambil sembahyang sekarang, pergi ngaji sekarang. Jadi saya nak tanya kepada pesakit sendiri. Apa perasaan anda bila diberi nasihat sebegitu rupa?
Okey, sejujurnya lah memang itu benda yang saya sebagai pesakit memang banyaklah yang kita dapatkan. Of course lah bila kita ada sakit ni orang pun kaitkan dengan gangguan dan berjumpa dengan ustaz. So bila memang ada yang alhamdulillah ustaz-ustaz sendiri pun yang memberi banyak sokongan tentang kesihatan mental. Ya, dan menggalakkan kita sebenarnya untuk berjumpa dengan pakar untuk kesihatan mental lah. Tapi ada jugalah yang mana dia cakap, oh awak ni macam ni sebab awak tak yakin dengan ujian, tak redha dengan ujian, awak tak yakin dengan apa yang Allah dah aturkan. So kita sebagai pesakit ni satunya kita nak struggle dengan penyakit tu sendiri kan. Of course lah daily life kita kan terganggu dengan penyakit tu sendiri, dan satu lagi kita nak kena fikir macam mana nak berhadapan dengan ayat-ayat stigma daripada orang ni kan. Of course lah kadang-kadang itu juga yang membuatkan kita orang kata sedikit sebanyak rasa down lah. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni saya nampak bila mana banyak support lah daripada orang ramai kan. Betul. Even family sendiri pun yang menyokong kan. So kawan-kawan di tempat kerja dan kita orang juga ada support group yang mana saling membantulah antara satu sama lain kan. Sangat penting support group ni. Ya betul. Kata-kata stigma tu dia umpama macam pisau dia toreh hati kita. Jangan tunjuk. Dia campur kan. Jangan tunjuk. Dah sakit tak. Okey. Dan Arifah sini sebab bila kata dah menerima rawatan sejak 2016. Sehingga 2019 tu difahamkan 15 kali masuk ke ward psychiatry. Betul. Mungkin kita dengar benda tu macam tak baik-baik ke? Tapi bagaimana Arifah sendiri perlu melalui benda dia? Ada kan macam doktor kata ada bangun, turun balik. Macam cabaran itulah. Dari segi cabaran rawatan tu nak kata rawatan tu of course lah awal-awal tu nak mendapatkan rawatan pun dah agak sukarlah sebenarnya bila mana saya sendiri pergi klinik, dan sebenarnya doktor dekat klinik pada awal-awal tu pun yang sendiri adalah doktor yang cakap kan awak kena pergi masjid ni. So waktu tu sebenarnya doktor keempat saya jumpa baru dia refer saya ke psikiatrik. Tu antara cabaran dia lah. Empat doktor baru dapat. Kenapa lama doktor? Kenapa begitu? I think itu saya tak boleh komen dari segi itu sebab itu perjalanan apa yang Arifah alami kan. Tetapi rata-rata sekarang ni kita memang di KKM kita ada rata-rata kita punya anggota kesihatan is very well versed about mental health. Dan apa yang mungkin personality orang berbeza-beza lah. Tetapi kita ada 1161 klinik kesihatan yang memberikan perkhidmatan kesihatan mental di seluruh Malaysia. But on top of that kita juga sekarang ni ada penambahbaikan dari segi penempatan kaunselor di daerah dan klinik kesihatan. So itu yang saya tekankan. Jadi apabila katakan ada separuh tu memang kadang-kadang dia separuh tu mungkin memerlukan referral terus kepada pakar psikiatri. Tapi di klinik kesihatan juga dia perlu make sure diagnosis tu adalah tepat kan dan sebagainya, ubat-ubatan because dia ada banyak rawatan, bukan sahaja ubat-ubatan, psikoterapi, counselling, CBT, macam-macam rawatan. Jadi bergantung kepada doktor yang melihat. Itu satu. So kita insya-Allah KKM buat masa ni memang kita ada pakar psikiatri, kita ada pakar perubatan keluarga yang terlatih dalam kesihatan mental. Jadi harap-harap dia tidak pengalaman yang Arifah lalu tu mungkin pada saya sekarang insya-Allah ramai rata-rata. Dan saya nak sarankan kepada penonton-penonton kita kan. Sorry Fariha. Sabar. Sebab saya ni bila cakap pasal kesihatan mental dia satu subjek yang sangat dekat dengan hati kita. Jadi kalau Fariha sakit mental dengan saya tak apa, kita bawa pergi jumpa. Kan? Macam mana dengan akses kepada orang ramai kepada servis kesihatan mental ini kan? Tapi saya nak tahu, mampukah kesihatan mental ni diubati 100%? Macam kalau kita tengok Arifah dah masuk 15 kali dan dia rasa dia pulih, tapi mungkin ada relapse dan sebagainya. Untuk ekspektasi penonton kita. Okey, kalau kita lihat dia macam saya kata tadi, spektrum kesihatan mental tak habis tadi dia cakap kan. Dia panjang kan, dia ada kesihatan mental, stres, lepas tu banyak lagi diagnosis lain lah. Jadi kalau katakan kita ambil kepada
kemurungan dan keresahan, gangguan kemurungan keresahan adalah juga salah satu di antara penyakit mental. Jadi kadang-kadang orang kata, itu sebab saya selalu bila kita kata kat luar tu kan, oh saya depressed, saya ada depression. Do not self-diagnose. Because you may have depressive symptom, tetapi you kena pergi check, betul tak you ada penyakit depression yang mungkin memerlukan ubat-ubatan. Jadi di sini bila kata diubati 100%, yes, boleh diubati. Dia macam tetapi dia ambil very simple lah, macam penyakit diabetes. Bila seseorang itu ada diabetes, dia makan ubat. Kalau dia acknowledge dia ada diabetes, dia pergi check, makan ubat, check dia punya reflux, check dia punya HbA1c kan. Sama juga dengan penyakit mental. Dia perlu maintain, perlu makan ubat, perlu cek doktor, perlu ada rawatan, perlu juga amalkan gaya hidup sihat, self-care, kena exercise, kena makan secara sihat. So, go back to basic. Sebab walaupun sesiapa sahaja yang ada penyakit mental, because di luar sana mungkin ramai tetapi mungkin tidak mahu tampil sebab dia malu, stigmanya takut nanti ahli keluarga kata, oh aku keturunan. Ini berlaku Fariha di luar sana. Okey, sikit daripada Arifah, mungkin daripada pesanan Arifah sudah kepada mereka yang masih lagi bersembunyi, yang tak nak lagi tampil ke depan. Okey, macam insya-Allah lah, macam doktor pun terangkan tadi kan, yang penyakit mental ni boleh dirawat. Jadi kita kena yakinlah yang dia boleh dirawat, tapi sejauh mana kita nak tampillah untuk mendapatkan rawatan, dan macam mana juga masyarakat nak membantu, memberi sokongan. Sebab pesakit saja mungkin agak sukarlah kan untuk kita dengan stigma kan, mungkin agak sukarlah untuk mendapatkan rawatan. Tapi sekarang ni peranan bersamalah, bukan sahaja doktor, bukan sahaja masyarakat dan juga sebagai pesakit sendiri pun kita boleh advocate lah tentang kita ada pengalaman, jadi kita boleh berkongsi pengalaman kita supaya orang lain mendapat manfaat, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Nur Shikin dan juga Arifah. Ini dia apa tu? Ini adalah Let's Talk. Let's Talk Minda Sihat yang selalu saya dengan NGO juga kita advocate kan. So talk to, tell someone about your problem, ask for help, listen without judgment and know where to seek help. Jadi kenali tanda awal kemurungan, terutamanya lah supaya anda boleh bantu rakan untuk tampil mendapatkan rawatan. Di sini share your feelings, Fariha. Share your feelings, okey? Okay, terima kasih banyak-banyak Dr. Nur Shikin dan juga Arifah. Moga-moga apa yang dikongsikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Kita nak berehat seketika, kembali nanti kita nak bersama dengan juara terpaling juara. RM100,000 miliknya. Siapakah dia? Kita saksikan selepas ini. Juara untuk terpaling juara jatuh kepada Rahmat Mega. Begitu meriah. Ini dia terpaling juara kita. Tahniah kepada Abang Rahmat Mega kita. RM100,000. Anda yang punya. Ya. Anda yang punya. Anda tak cukup tidur lah dia. 3 jam je tidur. Tapi wujudlah abang, insya-Allah kan bersama kami. Ucap tahniah sekali lagi di atas kemenangan. Pastinya sangka ke tak sangka? Kita tak sangka sebab persaingan sengit. Sengit daripada minggu pertama. Lepas tu minggu kedua, ketiga kita dah nampak dah baru dah hebat-hebat lah. Tapi dari kacamata abang lah, sebenarnya siapa yang boleh juara sebenarnya? Macam abang tahu dia ni mesti menang ni. Dia bergantung pada lagu yang kita dapat pada minggu berkenaan. Sebab lagu tu main peranan. Macam minggu kedua kita nampak Syaz. Dia menonjol minggu ketiga. Lepas tu Hazami kan, dengan lagu-lagu Forte lah. Rahmat tak kena dia punya tune lagi kan. Dapat kita punya, kita tunjuk lah. Dapat kita punya macam tu. Jadi kepada anda yang tak biasa dengan rancangan terpaling juara ini, 3 kapten industri yang dinobati mengambil atau membimbing 2 artis, seorang veteran dan seorang baru. Dan Abang Rahmat Mega kita berada di bawah naungan Hel Husaini kaptennya kan. Jadi macam mana bekerja dengan Hel Husaini yang sememangnya
mendapat banyak pencapaian. Tapi ternyata lebih muda dia Abang Rahmat. Macam mana perasaan nak bekerja? Itu saya nak tahu. Sebenarnya mula-mula kita dapat tawaran ni pun kita tak tahu konsep program ni. Kita pun tak tahu, dia cuma brief ada satu program baru. Bila kita dah dapat brief tentang program ni, kita masih lagi belum dapat digest macam mana program ni kan. Tapi bila dia dah bermula, baru kita nampak dia macam satu bentuk letakkan satu ikon baru dan sekadar memberi khidmat nasihat. Kalau benda ni sesuai, kita bawa. Kalau tak sesuai, kita boleh bawa hala yang kita nak. Tapi bagi dia panggil junior diberi apa nama, diberi keutamaan untuk mengikutlah apa yang kapten ni punya cadangan. Kalau senior, dia tanya kita, sesuai tak bang? Kalau buat macam ni abang okey tak? Atau abang ada idea lain tak? Jadi dekat situlah kita berbincang. Setiap minggu dah dapat je lagu, dia tanya dulu, abang rasa nak buat macam ni? Jadi rasa hormat tu tetap ada. Dia bagi kita dulu pilihan. Teamwork lah tu kan. Bagus Helhusani, bagus. Lagu Ku Akui dan juga Di Penjara Janji. Kita nampak dekat semalam tu, ni menarik ni, memang hebat ni. Ada tak cerita belakang tabir sebenarnya dugaan cabaran yang dilalui oleh Rahmat Mega sendiri untuk persembahan malam tadi? Untuk duet tu memang agak tough lah sebab kita tak ada masa untuk rehearsal bersama yang banyak. Sebab kita dapat lagu tu hari Senin, hari Ahad kita punya final, semi final. Kemudian hari Senin tu kita dah dapat senarai lagu. Kemudian berbincang untuk agihan arrangement dalam tempoh 2 hari. Sebab Selasa dan Rabu kami dah kena praktis dengan band. Betul? Kan? Lepas tu duet pula tu. Lagu tu pula bukan datang daripada sesi lagu duet. Dia lagu solo yang sangat mencabar. Jadi nak bagi tu yang agak macam mana nak bagi ni. Hale punya pattern suara tak sama macam saya. Betul? Saya risau saya ambil key ni kan sesuai ke tidak. Jadi kita jumpa, ada satu sesi tu kita jumpa, jom kita buat ni lah, buat apa arrangement dia lah. Kita check key, okey tak okey. Lepas tu dia kata okey bang, okey je, saya ikut je. Senang je, ikut je. Talented betul. Tapi itu menunggu juga dengan hafal ni lagi, suara lagi dan sebagainya kan. Di hari Jumaat pun kita dah hilang. Hari Sabtu, Khamis je kita dapat praktis, Jumaat hilang, Sabtu hilang. Macam tu je. Tapi kalau kita nampak perjalanan Rahmat Mega kita, sebenarnya pasal awal-awal tu saya ada dengar Datuk Hatan ada komen sikit tau. Dia kata Rahmat Mega ni, saya ingat lagi dia cakap persembahan anda membosankan. Adakah itu menjadi perangsang untuk Abang Rahmat untuk terus? Lepas tu, persembahan terbaik dapat RM5,000 tau. Jangan main. Lepas tu Abang Rahmat pun pakau lah. Minggu ke-3 tak salah saya. Minggu ke-3 tu sebab dapat lagu daripada Kapten. Minggu Kapten. Jadi saya dapat lagu Jampi. Jadi bingkup perancangan Kapten, dia nak kekalkan image identiti Rahmat, tapi bila lagu tu dia tukarlah konsep lagu Jampi dia Hale kepada lagu Jampi Rahmat, konsep dia ada unsur rock lah. Jadi kita bawa lah. Kita pun tak tahu masa tu baru minggu kedua kan, belum nampak tempoh juri punya pandangan-pandangan yang arah tuju kan. Ada kat situlah mula Datuk Hatan cakap dia nak tengok Rahmat yang lain kan. Dia nak tengok Rahmat ni dah biasa nyanyi lagu rock. Kalau setakat jerit-jerit ni dia dah tak perlu tahu lah, tak perlu nak tunjuk sangat lah, dah tahu dah. So minggu berikutnya saya dapat lagu Bunga daripada Ara Johari. Jadi lagu tu dia memang lagu yang moden, lagu moden, tapi lirik yang berulang-ulang. Ada satu yang wujudnya perkataan dia bosan dengan arrangement sebenarnya. Saya rasa arrangement ni membosankan lah dia gitu kan. Jadi dekat situ kita ambil serius. Selepas minggu itu dapat pula minggu saya berduet dengan Aida. Jadi minggu duet tu saya diberi satu tas nyanyian dalam macam teater. Macam di situlah tidak ada dah sama-sama tak ada. Macam-macam pengalaman kata para juara ni hebat betul. Mungkin perancangan sedikit. Kebetulan sebenarnya
kita masa PKP kemarin memang ada single single yang dah buat tapi tak ada kesempatan nak rilis. Jadi daripada waktu nak rilis tu bersambung lagi. Jadi tu yang menyebabkan benda tu tertunda. So masa planning untuk rilis awal tahun, saya pun sedang mencari siapa yang nak rilis kan. Jadi masa tu tiba-tiba ditangguh atas urusan-urusan yang tak sengaja dah. Baik. Dapat pula terbaling juara. Ambil masa lagi 2 bulan. Selepas ni alhamdulillah macam diatur perjalanan. Semua diatur, dah ada 100,000 dalam tangan. Apa kata kita shoot music video yang hebat. Untuk terpaling juara, Rahmat Mega, tahniah di atas kemenangan ini, insya-Allah memberi satu lagi. Tahniah sangat-sangat. Titik kejayaan dalam hidup. Kita nak berehat seketika, Nas. Baik, dan apabila kita kembali, kita gulungkan rancangan Malaysia hari ini khas untuk anda semua. Baik, kita kembali di Malaysia hari ini dan ingin kita membaca apakah berita-berita yang terada di akhbar. Tapi di sini kita tak nampak apa yang kita nak wawarkan sebenarnya. Kita nak wawarkan dari Harian Metro, pembubaran Parlimen mungkin seawal esok. Saya pasti ada yang banyak. Hari inilah. Hari inilah sepatutnya lah. Apa yang dikatakan di sini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, dilaporkan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara tengah hari semalam. Jadi kita di sini menantikan adakah pengumuman istimewa akan dilakukan ataupun tidak. Macam mana tu? Dan itu menjadi teka-teki semua tentang bila PRU ni. Ada yang tanya kabel, ada kabel bila PRU. Kita tunggu je lah bila tarikh rahmat itu akan diumumkan. Ya. Sedikit di utusan dan juga berita harian lah. Saya rasa dekat berita harian ni menarik juga. Ini pesanan ya Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah kepada para pemimpin negara. Katanya utamakan kepentingan rakyat. Apa saja dilakukan, fikirkan kemaslahatan ummah. Jadi menuntut pemimpin berpegang pada niat yang betul, jujur dan jalankanlah amanah, meletakkan nilai ketakwaan kepada Allah sebagai pegangan utama. Alhamdulillah. Dan di Cosmo pula, inilah dia kalau anda ingin saksikan 500 doktor gigi palsu sasar wanita. Jadi ini mungkin kepada kes yang meletakkan braces palsu dan sebagainya. Jadi kepada wanita di luar sana, kalau nampak harga dia terlalu murah tu, waspadalah akan kesihatan gigi anda. Jangan. Okey, esok Amy Shah akan bawakan bola sepak. Sukan yang menyatukan keluarga Malaysia. Ya, kepada anda yang gilakan bola, jumpa kita di MHI besok hari Selasa, insya-Allah. Saya Nazraman. Saya Farihan. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.